Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pagi ini kita dapat bersama-sama dalam tadabbur siri tadabbur Al-Quran setiap muka surat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita telah sampai ke muka surat 555. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan bersama-sama di muka surat yang terakhir daripada surah Al-Munafikun. Hari ini adalah hari 16 hari bulan Jamadil Akhir tahun 1442 Hijriyah, bersamaan dengan 30 hari bulan Januari tahun 20 Januari tahun 2021. InsyaAllah kita akan melihat hari ini daripada surah Al-Munafikun ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-11. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan Al-Quran ini sebagai pemandu hidup kita, insya-Allah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberi kepada kita kekuatan untuk berintimak kepada Islam dengan ayat-ayat yang kita baca ini. Dan Allah Ta'ala mengajar kepada kita melalui surah-surah, melalui ayat Quran ini banyak perkara yang membetulkan cara hidup kita, membetulkan bagaimana cara fikir kita, bagaimana cara kita sepatutnya berinteraksi dengan Islam, berinteraksi dengan manusia, dan bagaimana sikap yang harus ada dalam kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan mengaplikannya di dalam hidup kita. Jadi insya-Allah hari ini muka surat terakhir, muka surat 555 ini bolehlah kita simpulkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi salah satu daripada sifat-sifat orang yang mempunyai intimak kepada Islam ialah al-infaq. Kita ringkaskan dengan perkataan al-infaq. Al-infaq ni artinya ialah menafkahkan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan segala-gala yang ada pada kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni kepada Islam. Membantu Islam, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kefahaman kepada kita dengan ayat-ayat yang kita bacakan pada hari ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Sadaqallahul azim. Saya bacakan tadi adalah ayat yang kelima daripada surah Al-Munafikun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi terus menceritakan kepada kita sifat-sifat yang ada pada orang-orang munafik. Orang-orang munafik dengan sifat-sifat kejahatan mereka, sifat-sifat yang tidak sepatutnya ada pada seorang Muslim. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala paparkan kepada kita di sini untuk menjadi pedoman kepada kita, supaya kita ini jangan jangan berperangai seperti orang-orang munafik ini. Kerana ini adalah sifat-sifat yang buruk yang Allah Ta'ala gambarkan. Mungkin ianya berlaku di kalangan kita, dalam masyarakat kita, ataupun tidak berlaku, tetapi jaga-jaga. Kemungkinan asap-asapnya, kemungkinan serpihan-serpihannya mungkin berlaku sebahagiannya pada kita. Apabila turunnya ayat ini, sebenarnya umat Islam sangat-sangat memahami, cuba mula belajarkan bahawa bagaimana mereka ini seharusnya mengelakkan diri dia daripada perkara-perkara ini kan. Jadi ayat ini dikatakan diturunkan mengikut sebab nuzulnya adalah turun kerana beberapa peristiwa. Ayat ini iaitu ayat yang kelima, dan kemudian ayat yang keenam, dan kemudian ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh mengikut ulama-ulama tafsir dikatakan bahawa turun kerana berlaku satu peristiwa ataupun dua peristiwa. Yang pertama, satu peristiwa ialah selepas daripada balik peperangan Uhud, yang dikatakan sebagai seolah-olahnya orang Muslim ni macam kalah dalam peperangan Uhud ni, ramai yang cedera, termasuk Nabi SAW cedera. Tetapi semasa dalam perjalanan ke perang Uhud ni sebagaimana kita maklum ada terdapat lebih kurang 300 orang 300 orang daripada sahabat-sahabat ni, orang-orang yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini telah termakan dengan hasutan yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia ni ketua munafik. Jadi dia kata apa? Kenapa kita mesti keluar? Kenapa kita ni ikut cakap orang-orang muda ni yang semangat sangat nak berperang di luar daripada Madinah, sedangkan Nabi sendiri tidak mahu keluar daripada Madinah? Jadi adalah berlaku sebelum daripada itu kan, iaitu sedikit perbincangan di antara Nabi dan juga para sahabat. Para sahabat lain ni ingin sangat nak keluar daripada Madinah, berperang di luar Madinah. Tapi
sampai di tengah jalan daripada Madinah sehingga sampai sebelum sampai ke Uhud ini, ke kawasan Uhud, jadi 300 orang, lebih kurang 1/3 daripada tentera Islam ni telah berpatah balik. Kenapa? Kerana mengikut termakan dengan hasutan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi mereka ni balik. Tetapi apabila Nabi SAW selepas daripada peperangan, Nabi SAW balik ke Madinah dan Nabi mula berkhutbah. Ketika satu khutbah Jumaat, tiba-tiba Abdullah bin Ubay ni bangun. Dia bangun dan kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah," dia kata, "inilah Rasulullah. Moga-moga Allah Ta'ala akan memuliakan kamu semua dengan Rasulullah ini." Apa yang berlaku ialah sahabat-sahabat lain yang berada di tepinya mula menarik kainnya dan berkata, "Wahai musuh Allah, duduk, diam." Apa yang dikatakan, apa yang berlaku? Abdullah bin Ubay bin Salul ni keluar daripada masjid tu. Keluar daripada mereka, dan kemudian ada sahabat-sahabat mengatakan kepada beliau, "Minta ampun kamu, minta istighfar, minta supaya Nabi SAW beristighfar kepada kamu." Apa yang dia buat? Dia menggiling-gilingkan kepalanya, tak mau. Dengan mukanya yang menunjukkan enggan untuk meminta daripada Nabi SAW. Jadi apabila perkara ini berlaku, lalu turunlah mengikut sebab nuzulnya ialah, maka turunlah ayat ini. Dan ayat ini betul-betul menceritakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay tersebut. Iaitu apa? Apabila dikatakan kepada mereka, "Wa iza qila lahum ta'alau," datanglah, "yastaghfir lakum Rasulullah." Rasulullah ini akan memohon ampun kepada Allah. Rasulullah memohon ampun kepada Allah untuk kamu. Tengok tu kan apa yang dibuat oleh mereka ni. Bila dicakap macam tu kepada mereka, dia kata lawau ru'usahum. Mereka ini menggeleng-gelengkan kepalanya dengan mukanya, wara'aitahum yasudduna, dan mereka, kamu lihat mereka ini berpaling, wahum mustakbirun, dan dalam keadaan takabur. Jadi kita bayangkan maknanya dengan tidak mahunya, menggelengnya dengan muka yang mencemohnya kan, dan tak mahu, menunjuk sangat tak mahu kan. Jadi peristiwa ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perangai orang-orang munafik. Jadi tengokkan Allah Taala mencela mereka kan. Jadi dah dalam Quran, walaupun Allah Taala tak sebut nama dalam ni kan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hum saja kan, kilalahum. Maka masyarakat semua dah faham dah bahawa dialah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Dan kemudian seterusnya Allah Taala sebut sawaun alaihim astaghfarta lahum. Sama saja untuk mereka. Kamu minta ampun ke untuk mereka, am lam tastaghfir lahum, ataupun kamu tak minta ampun ke untuk mereka, lan yaghfirullahu lahum. Allah Taala lan yaghfirullahu lahum. Allah Taala kata lan. Lan sini maknanya lam nun bukan lam mim, bukan. Lam nun ni artinya selama-lamanya Allah Subhanahu Wa Taala tak akan ampunkan mereka ni. Kalaulah kamu minta ampun pun untuk, maknanya Rasulullah ni kan, Rasulullah minta ampun pun Allah Ta'ala takkan ampunkan mereka. Sebab apa? Dahsyat sangat kan kejahatan mereka itu. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Dan kemudian Allah membuat satu konsepnya, membuat satu prinsipnya, menceritakan kepada prinsip Allah Ta'ala tak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jaga moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni menjauhkan kita daripada menjadi orang-orang yang fasik, sehingga kita tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-7 insya-Allah. Ayat yang ke-7 ini, ayat yang ke-7 adalah menceritakan tentang satu peristiwa juga, satu peristiwa lain lagi yang berlaku kepada orang-orang munafik ni, yang insya-Allah kita akan lihat sama-sama. Ceritanya agak panjang tetapi saya cuba ringkaskan. Iaitu berlaku semasa dalam satu peperangan iaitu peperangan Bani Mustalik namanya. Bani Mustalik ini satu bani yang mendiami di antara Mekah dan Madinah. Jadi Nabi SAW telah keluar pada bulan Syaban tahun yang ke-5 Hijriah. Sebenarnya Bani Mustalik ni, peperangan Bani Mustalik, walaupun ia tidak berlaku peperangan, tetapi peristiwa Bani Mustalik ini sangat besar. Kerana apa? Banyak perkara-perkara yang telah menjadi syariat telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa Bani Mustalik ni. Semasa peristiwa Bani Mustalik, antaranya ialah ayat hijab dan juga sebagainya, dan juga peristiwa hadisul ifki, iaitu peristiwa surah An-Nur yang berlaku kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi insya-Allah kita akan lihat sama-sama insya-Allah kan, apakah dia yang berlaku. Yang berlaku di antara peristiwa, tadi satu peristiwa hadisul ifki, iaitu peristiwa
peristiwa pembohongan tu, dan kemudian peristiwa ini juga adalah peristiwa yang sangat besar yang berlaku semasa peperangan Bani Mustalik ni, iaitu apa? Semasa satu peristiwa, iaitu ada telaga di sana, satu telaga dalam perjalanan tu. Jadi Nabi SAW telah berhenti untuk berkhemah di kawasan tersebut. Jadi ada dua orang pada masa tu, ada dua orang gulam. Gulam ni maknanya macam hamba gitu. Jadi mereka ni iaitu seorang bernama Jahjah. Jahjah ibnu Sa'id namanya, Al-Ghifari. Dia ni adalah hamba ataupun budak, bukan budak kepada, dikata gulam, budak kepada Umar bin Al-Khattab. Jadi dia ni telah pergi ambil air di satu telaga tu. Jadi kemudian dia menghulurkan timbanya untuk mengambil air. Kemudian ada seorang lagi pada masa tu, nama dia Sinan, Sinan bin Wab. Sinan bin Wab, dia ni adalah orang Ansar. Jadi pada ketika itu, yang ni pun nak ambil air juga, Sinan pun ambil air juga, kemudian Jahjah pun nak ambil air juga. Tiba-tiba tali timba ini berbelit-belit dua orang ni kan. Jadi bergaduhlah dua orang inilah, bergaduh. Biasalah kan bergaduh kecil-kecilan kan. Jadi tapi peristiwa ini telah dilihat. Peristiwa bergaduh ni kan, kau ni ambil timba aku macam tu, ni tali aku ni macam tu lah, kenapa kau, contohlah kan. Itu biasa kan, pada manusia biasa berlaku kan. Jadi tapi yang dahsyatnya pada peristiwa ini ialah apa? Ketika berlakunya macam pertengkaran kecil di kalangan dua orang ini, perkara ini dilihat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Jadi dia kata apa? Dah berlaku dah, dia kata. Dah berlaku, lebih kurang saya buat terjemahan dia dalam bahasa kita iaitu dah berlaku dah. Tengok kan. Inilah dia kata, kau orang beri lagi, dia kata. Bagi muka lagi kat mereka ni. Iaitu apa? Maksudnya orang-orang Muhajirin. Tengok, dia kata. Apa yang kamu buat ni, dia kata, Abdullah bin Ubay bin Salul ni katakan kepada orang-orang yang dikeliling dia tu, walaupun tak pada semua orang tapi dia kata kepada satu kelompok yang dirasakan bahawa semua ni adalah munafik lah kan. Jadi dia kata, tengok tu. Kau orang ni kan beri makan, samalah seperti, dia kata Abdullah bin Ubay ni, dia kata samalah seperti ungkapan kata-kata samin kalbak yakulak. Dia kata kamu gemukkan anjing kamu, lepas tu anjing tu makan kamu. Jadi macam kita jaga elok-elok apa benda ni kan, singa daripada kecil kan, kita beri minum, akhirnya dia yang makan kita. Itu samalah, dia kata, kamu ni, kamu gemukkan anjing kamu, lepas tu anjing tu makan kamu balik. Tak bertimbang, tak tahu membalas jasa, tak tahu kenang budi, tak tahu macam-macam. Itu saya tambah kenang budi dan sebagainya tu. Tapi nak menunjukkan itulah kata-kata siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul kepada beberapa orang daripada kawan-kawan dia. Pada masa tersebut kan, ada seorang sahabat yang terdengar, dia katakan, terdengar kata-kata situ. Jadi sahabat ini telah pergi mereport kata-kata ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ceritakan, dia dengar Abdullah bin Ubay bin Salul kata macam ni. Jadi apa yang berlaku kan? Apabila peristiwa tersebut didengari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pada mula-mulanya agak ragu-ragu kan. Betul ke tak betul ni? Kemungkinan telinga dia kata kepada sahabat tersebut kan, awak ni dengar betul ke tak ni? Betul ke awak dengar ni? Apa yang kamu dengar ni kan? Macam tu. Jadi pada masa itu, lepas daripada itu turunlah ayat ini. Jadi turun ayat ini, Nabi membisikkan kepada sahabat tersebut kan. Jadi maknanya apa? Iaitu nama sahabat tersebut ialah Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam. Minta maaf saya tak sebut tadi. Jadi dia kata, betul ke kamu Zaid, kamu dengar ni? Tiba-tiba turunlah ayat ini. Jadi ayat ini membenarkan. Jadi Nabi SAW apabila dia mendengar ni, dan ada pada masa dengan Nabi SAW pada masa tersebut ialah Umar bin Al-Khattab. Jadi ingat Umar Al-Khattab ni seorang yang garang, jaga kan, kalau kau buat apa-apa salah kan. Apa dia kata? Ya Rasulullah, dia kata, kau suruhlah salah orang sahabat kita ni kan, pergi bunuh saja dia tu. Apa Nabi kata? Nabi jawab kepada Sayyidina Umar, ya Umar, dia kata, macam mana, apa pandangan kamu jika sekiranya nanti orang akan berkata Muhammad ini membunuh kawannya? Jadi sebab Abdullah bin Ubay bin Salul ni adalah kawan kepada Nabi lah, kan, seolah macam orang yang bersama dengan Nabi. Bagi orang luar Madinah, bagi orang yang tak tahu, orang yang tak baca Quran, orang daripada masyarakat Arab, mereka akan kata apa? Mereka tengok ialah Abdullah bin Ubay ni adalah kawan kepada Muhammad. Jadi tiba-tiba Muhammad ni membunuh kawan dia. Apa kata kamu? Nanti akan jadi imej yang sangat buruk kepada seluruh dunia, kepada seluruh tanah Arab pada masa tu yang sampai berita ni, iaitu Muhammad telah bunuh. Jadi jangan jadi sahabat Muhammad lah, jangan jadi kawan Muhammad lah, nanti kawan Muhammad nanti dibunuh kita. Aku tak nak. Jadi Nabi SAW menafikan, jadi menolakkan permohonan daripada Umar bin Al-Khattab tersebut. Tapi Nabi kata apa?
kepada Umar, ya Umar, dia kata, beri maklum, iklankan kepada semua kafilah ni yang sedang berehat pada masa tu kan, iaitu jom kita kemas-kemas dan kita akan berjalan. Jadi sahabat-sahabat yang lain ni yang tak tahu, pelik lah kan, kenapa pada masa tu bukan saat orang berjalan ni, orang Arab ni berjalan ni maknanya dia berehat pada waktu malam begitu kan. Ada jalan pada waktu malam, pada waktu siang dia akan berehat. Ni tiba-tiba waktu yang tak sepatutnya bergerak, tiba-tiba Nabi SAW beri arahan supaya bergerak. Jadi tujuan Nabi SAW memerintahkan sahabat ni supaya semua bangun dan bergerak kan, berkemas-kemas supaya bergerak balik menuju ke Madinah lah, maknanya bergerak dalam perjalanan tu ialah apa? Untuk menutup pintu-pintu apa yang akan memungkinkan orang akan mula bercakap tentang Abdullah bin Ubay ni. Jadi bila berjalan dia akan tak sempat lah nak fikir untuk bercakap, untuk bersembang kan, sebab apa? Tapi kalau duduk-duduk ni akan banyak lah idea-idea kan, cerita-cerita gosip-gosip yang berlaku kan. Jadi mereka pun berjalan. Jadi masyarakat masa tu pelik lah, kenapa pula ni kan tiba-tiba berjalan ni kan. Jadi rupa-rupanya kerana berlakunya peristiwa ini. Berlaku peristiwa ini. Jadi turunlah ayat ini, iaitu apa? Humul lazina. Apa yang dikatakan, saya tak habis lagi cerita, minta maaf iaitu dikatakan Abdullah bin Ubay ni kata apa? Semasa dia kata samin kalbak tu kan, kamu beri makan anjing kamu, lalu anjing tu gemuk, lalu anjing tu makan kamu. Abdullah bin Ubay kata, kalau kita masuk sampai ke Madinah nanti, kalau kita pergi ke Madinah nanti, orang-orang yang hebat di sana, orang azz, dia kata, orang-orang yang mulia di Madinah ni akan mengeluarkan orang-orang yang azal. Azal ni maksud dia orang yang hina lah. Orang hina siapa maksud dia? Iaitu Muhammad lah dan juga geng-geng dia. Jadi kalau kita sampai Madinah nanti, kita ni kan orang-orang Madinah kan, kita ni a'az, iaitu kita ni orang mulia di Madinah ni. Kita akan keluarkan mereka ni daripada Madinah. Macam mana cara keluarkan tu? Iaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang selepas daripada tu. Jadi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah meriwayatkan, Allah menyebut balik apa yang dikatakan oleh mereka. Allah kata apa? Iaitu humul lazina yakulun. Mereka lah yang berkata tu. Yang berkata apa? La tunfiku ala man inda Rasulillah. Jangan kamu beri. Jangan kamu beri itu maksudnya jangan kamu sedekahkan, jangan kamu tolong, maksud dia kan. Musa'adah. Jangan kamu tolong ala man inda Rasulillah, kepada sesiapa yang bersama dengan Rasulullah, iaitu siapa? Al-Muhajirin. Sebab banyak sangat orang-orang Ansar ni, masya-Allah kan. Orang Islam Ansar ni, mereka ni membantu para sahabat daripada Muhajirin. Mereka datang tak ada harta, mereka datang dalam keadaan miskin, mereka datang tinggalkan harta-harta mereka di Mekah kan. Jadi mereka terpaksa kerana ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Ansar inilah sebenarnya, sebab tu nama dia Ansar. Ansar tu ialah penolong. Mereka lah yang menolong orang-orang Muhajirin ini dengan macam-macam benda, mensedekahkan, menginfakkan dan sebagainya. Tiba-tiba kata Abdullah bin Ubay ni, no, lepas daripada no, kita tak akan infak lagi pada mereka, kita tak akan bagi sedekah lagi pada mereka, kita tak akan bantu lagi mereka. Jadi dia kata, la tunfiku, jangan kamu tolong lagi alaman inda Rasulillah, kepada orang-orang Muhajirin ini, hatta yang faddu, supaya apa? Tujuan dia, supaya nanti mereka akan semua balik semula, keluar daripada Madinah ni, tak ada tempat untuk mereka di Madinah ni. Itu kata-kata mereka. Jadi kata-kata ini diriwayatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mulanya diceritakan oleh Zaid tadi tu, tapi sekarang selepas ni Allah Ta'ala, dan apabila turunnya ayat ini, maka Nabi SAW memanggil Zaid. Nabi SAW berkata, ya Zaid, dia kata, ya Zaid, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala membenarkan apa yang kau kata. Jadi walaupun pada mulanya ada jugalah kan rasa-rasa betul ke apa yang disebutkan oleh Zaid ni, Zaid bin Arqam ni, jadi rupa-rupanya betul. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri memberitahu bahawa apa yang dia cakap tu adalah betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqin la yafqahun. Dan Allah Ta'ala kata, kamu tak nak infakkan, kamu tak nak tolong orang-orang Ansar ni, kamu kata jangan tolong. Kamu tahu tak milik siapa khazanah dunia ni? Milik siapa rezeki ni? Yang Allah Ta'ala beri kepada kamu tu milik siapa? Kamu ingat milik kamu ke? Harta-harta yang kamu ada tu kamu ingat milik kamu ke? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakanlah kepada kita sekarang ni kan, kita ingatkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan kepada kita, milik kita ke apa yang kita ada pada kita sekarang ni kan? Kita ada telefonnya, kita ada hartanya, kita ada rumahnya, kita ada pangkatnya, kita ada rezekinya, kita boleh makan, kesihatan kita. Milik siapa semua tu? Itu semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita, itu milik dia. Jadi kamu kata tak nak beri kepada, tak nak tolong pula orang-orang Muhajirin ini. Kamu ingat milik kamu. Nasib baik Allah Ta'ala tolong kamu.
Allah Ta'ala beri kepada kamu. Kalau Allah tak beri kepada kamu, kamu ingat milik kamu ke kamu nak beri, kamu tak nak beri ni kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walakinnal munafiqin la yafqahun. Tapi orang munafik tak faham perkara-perkara ni. Seterusnya Allah Ta'ala berkata, yaquluna, menceritakan lagi, yaquluna, mereka berkata, la in raja'na ilal Madinah. Kalau kami balik, kalau kita balik, semua kita ni balik nanti kan. Sebab sekarang ni dalam perjalanan dalam perjalanan. Jadi mereka ikut sekali. Yang peliknya kan. Jadi mereka berkata, kalau kita balik semula ke Madinah, ra'in raja'na ilal Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Nanti orang-orang a'az, orang a'az tu siapa bagi mereka? Mereka lah, iaitu penduduk Madinah asal kan, akan mengeluarkan, akan menghalau orang-orang yang azal. Azal ni orang hina. Orang hina ni orang muhajirin dan juga Nabi lah. Jadi apabila ayat ni turun, apa yang dikatakan Nabi SAW, bila Nabi menceritakan perkara ini, lalu perkara ini sampai kepada apabila ayat ni, minta maaf, bila ayat ni turun dan Nabi SAW membacakan kepada para sahabat, lalu ada salah seorang daripada anak Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Ingat ada dua Abdullah tu bukan satu Abdullah. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah kepala munafik tu. Tapi ini anak dia. Jadi anak dia bernama Abdullah. Jadi dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah ni dia seorang kuat iman dia. Dia seorang yang sangat bagus. Jadi apa yang berlaku ialah dia berkata, ya Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, ayahku berkata begini-begini kan. Jadi aku takut nanti, dia kata, ada di kalangan para sahabat ni yang akan membunuh ayah aku ni. Kerana kata-kata dia, kerana tembelang dia dah pecahkan, kerana Allah Ta'ala dah ceritakan ni. Jadi ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuh ayah aku. Abdullah bin Abdullah ni berkata, meminta izin daripada Nabi. Tengok kan, dia tak bunuh terus, tapi dia minta izin kepada Nabi dulu. Ini caralah yang dia ajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada para sahabat kan. Nabi ajar kepada para sahabat bagaimana kita di dalam satu organisasi, dalam satu kumpulan kan, kita minta izin kepada ketua kita kalau kita nak buat satu benda yang besar macam ni kan, membunuh ni kan. Sebab apa? Alasan Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia kata, kenapa aku yang minta izin untuk membunuh ayah aku? Kerana aku takut nanti kalau ada orang lain yang bunuh ayah aku, takut nanti aku akan melihat orang yang membunuh ayah aku tu, aku takut nanti aku naik marah dan aku akan membunuh dia pula kan. Membunuh pembunuh kepada ayah aku tu. Jadi aku tak nak aku ni membunuh seorang Muslim kerana dia telah membunuh seorang munafik. Jadi tapi apa nak kata Nabi SAW? Nabi tak benarkan. Samalah tadi tu. Aku tak nak aku ni dilihat bahawa telah membunuh sahabat aku sendiri. Tapi apa yang berlaku ialah apa? Dalam perjalanan balik apabila dah nak masuk ke Madinah, maka diriwayatkan dalam riwayat bahawa dalam riwayat sirah, iaitu Abdullah bin Ubay ni dia telah berdiri di pintu masuk Madinah. Dan kemudian dilihat seorang-seorang masuk kan. Dia berdiri di situ bawa pedang dia dan dia tengok siapa yang masuk. Bila sampai kepada ayah dia, kepada orang-orang munafik ni, dia kata apa? Aku tak akan benarkan sehingga Rasulullah benarkan. Sebab apa kan? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, iaitu apa? Ayat ni, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun. Izzah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kamu mengatakan bahawa orang-orang a'azzu akan mengeluarkan azallu, orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang azal. Sekarang ni siapa yang izzah? Siapa yang a'az? Yang a'az ialah Allah, Rasul dan orang mukmin. Jadi aku tak akan benarkan kecuali orang tu diizinkan oleh orang-orang yang hebat, orang yang ada izzah. Siapa yang ada izzah di bersama kita ni? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah memberi izzah, aku akan memberi kebenaran, aku akan benarkan. Jadi terpaksalah ayah dia, Abdullah bin Ubay ni terpaksa minta izin daripada Rasulullah. Kenapa? Kalau tak, dia tak boleh nak masuklah Madinah ni. Sebab apa? Anak dia tu yang power tu kan, dengan pedang tu akan tak benarkan siapa-siapa pun masuk ke Madinah kecuali orang-orang yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya dalam ayat yang terakhir iaitu ayat yang ke-9, yang ke-10 dan ke-11, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman pula kan, supaya mereka ni kan jangan jadi seperti orang-orang munafik ni. Orang munafik ni dia rasa bahawa harta ni harta dia.
Dan dia rasa bahawa kita tak boleh derma-derma, kita tak boleh infak-infak, kita tak boleh sedekah-sedekah kepada orang-orang yang nak bekerja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Tengok kan, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wahai orang yang beriman, janganlah harta kamu dan juga anak-anak kamu, maknanya sayang pada anak, sayang pada harta, menyebabkan kamu ini tulhikum, menyebabkan kamu ini, semua perkara-perkara itu menyebabkan kamu lalai. An zikrillah maknanya daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ertinya apa di sini? Tak boleh sekali, haram kalau kita ni kerana sayang kepada anak, kerana sayang kepada harta, menyebabkan kita ini melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun secara umumnya ulama kata iaitu apa? Iaitu kita ni melalaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala hanya kerana harta dan juga kerana anak. Kita lihat pada hari ini kan, ramai di kalangan manusia kan yang sibuk dengan hartanya, sibuk dengan anaknya, sibuk dengan powernya, sibuk dengan sokongan-sokongannya, menyebabkan manusia ni kan lupa untuk mengingati Allah, bahkan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasuahnya, dengan apa-apalah macam-macam kan, perkara-perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Hanya semata-mata untuk mendapatkan sokongan aulad, mendapat harta. Jadi Allah Ta'ala ingatkan, jangan, perkara ni jangan berlaku pada kamu. Kenapa Allah Ta'ala kata, wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Siapa yang buat macam tu, dia adalah orang yang paling rugi. Bukannya untung, dia ingat untung dia dapat harta banyak, dia ingat untung dapat sokongan ramai kan. Tak kan, dia adalah orang-orang yang rugi. Sebab apa? Dia telah lari daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, lari dan sanggup berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anfiqu, Allah Ta'ala kata, wa anfiqu, ayat yang ke-6 10 wa anfiqu, infaqanlah, mimma razaqnakum, min ma razaqnakum, daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala ingatkan bahawa apa yang ada pada kamu ni sebenarnya pemberian Allah. Jadi hendaklah kamu infakkan balik. Allah Ta'ala beri kepada kamu harta supaya kamu boleh infakkan, supaya kamu dapat pahala. Kalau Allah Ta'ala tak beri kepada kita harta, bagaimana kita boleh berinfak? Jadi ingatlah, harta tu bila kita dapat tu bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah adalah the owner, and the only owner kepada tu. Cuma diberi pinjam kepada kita. Jadi bila diberi pinjam, maka kita infakkan. Allah Ta'ala nak tengok kan, apabila kita dapat harta, kita buat apa dengan harta tu. Jadi kita infakkan di jalan Allah, min qabli an ya'tiya ahadakum al-mautu, sebelum kamu ni mati. Kalau dah mati, nak infak apa lagi kan, sebab dah mati dah. Kan dah mati, semua tu bukan jadi milik kita dah. Dia jadi milik waris, jadi milik orang ni, jadi milik orang ni kan, tak ada apa-apa. Jadi infakkan sekarang infakkan kalau ada. Kemudian apa kan? Fayaqul, Allah Ta'ala kata nanti kamu dah mati tu, barulah kamu akan berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tak boleh ke lambatkan sikit? Lambatkan sikit apa? Lambatkan sikit mati ni. Sebab bila nak mati dah tak boleh dah. Tiba-tiba mohonlah kepada Allah, ya Allah, aku nak infak ni. Dah nak mati dah kan, baru nak berdoa kan, baru nak minta kan dah. Sekarang Allah Ta'ala kata fa as-saddaqa. Jadi dia ni berkata kan, dia kata apa kan? Mintalah lambatkan sikit mati. Sebab apa? Aku nak infak ni, aku nak bersedekah ni, wa aku minas solihin, dan aku nak jadi soleh. Aku nak jadi orang baik, nak buat amalan. Tadi tak nak zikrullah, tadi sibuk dengan harta, dan ada harta tak nak bagi pada orang. Itu perangai orang munafik kan. Jadi jangan tu kan, jangan infaklah, jangan berilah kepada Islam, jangan berilah untuk bantu Islam, apa-apa untuk mengembangkan Islam, jangan beri kan untuk kita kan, kita yang susah-susah cari. Itu adalah perangai munafik kan. Ya Allah Ta'ala beri amaran kepada kita semua. Jadi akhirnya ayat yang 11 ayat yang ke-11 pada hari ini, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Apabila dah datang ajal, Allah Ta'ala kata lan, sekali-kali tidak akan dilambatkan. Bila dah tiba saat-saat kematian, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kamu buat. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala tengok apa yang kita buat. Allah Ta'ala memerhati apa yang sedang kita buat. Dan Allah Ta'ala akan hisap segala-galanya. Jadi setakat tu sajalah sahabat-sahabat semua. Moga-moga kita akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan usaha sedikit kita pada hari ini. Dan kita akan mendapat sedikit sekelumit daripada pengajaran ayat-ayat Quran ini bagi pemanduan hidup kita kan. Setiap hari insya-Allah, moga-moga Allah Ta'ala akan bantu kita, dan kita insya-Allah berusaha untuk insya-Allah dengan menyebarkan link kita link ni kan, untuk website kita ni kan, untuk Facebook kita ni kan, kita bagi kepada semua orang supaya semua orang boleh bersama-sama dapat manfaat bagi sesiapa yang cuba untuk mendapatkan manfaat yang terbaik insya-Allah daripada Al-Quran. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi
insya-Allah di hari Isnin, insya-Allah di hari 2 hari akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.